Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan jemaah, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla wa'ala, masih ada lagi kepada kita pertemuan pada waktu sore ini. Ini waktu sore ini. Waktu mendekati waktu rehat kita ini, inilah masa yang berbaki. Kita cuba berbincang tentang makna yang kita bincang pada perbahasan yang pertama, larangan melakukan bid'ah. Nabi melarang kita melakukan bid'ah, dan ini rasanya kita telah sepakati. Tidak ada pihak, baik salaf ataupun khalaf, menyatakan bid'ah boleh dibuat. Kesemuanya terima bid'ah dilarang. Cuma masing-masing ada ta'arif sendiri, dan masing-masing memasukkan sesuatu itu dalam bid'ah atau tidak memasukkan, itu sahaja. Tetapi kesemua kita bersetuju Nabi melarang kita melakukan bid'ah, iaitu dengan ta'arif yang kita ambil daripada Imam Syatibi qaddasallahu ruhahu. Baik, malam ini adalah perbincangan kita yang kedua. Perbincangan kita yang pertama berkenaan dengan ta'arif bid'ah. Perbincangan kita yang kedua ini untuk melihat kepada perkara kenapa kita disuruh sangat-sangat tinggalkan bid'ah. Kenapa kita diberi galakan sangat-sangat jangan mendekati diri dengan bid'ah walaupun sikit. Jangan mendekati diri kita dengan bid'ah walaupun sikit. Kenapa? Jadi perbincangan yang kedua ini, saya nak mengajak diri saya dan sahabat-sahabat sekalian melihat kita kata apa, munaqashah, kita menerjah kenapa kita dilarang sangat-sangat melakukan bid'ah dengan ta'arif yang kita ambil daripada Imam Syatibi yang telah kita bahas pada dokumen pertama kita, iaitu Syatibi menyatakan bid'ah itu adalah jalan dalam agama, tariqatu fid din, jalan dalam agama, bermakna terkeluarlah daripada ta'arif itu hal-hal keduniaan. Bid'ah itu jalan dalam agama, mukhtari'atun, tapi dia direka oleh akal orang, pandangan orang, tudahi asy-syar'iyyah, yang jalan itu benar-benar menyerupai syariat, saling tak tumpah jadi syariat. Yaqsudu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbudi lillahi. Tujuan mereka bid'ah kerana nak berlebihan di dalam beribadat kepada Allah. Tengok ikhwan, niat dia pun tak betul, berlebihan. Tuhan tak pernah suruh kita buat lebih. Allah kata la taghlu fi dinikum, jangan kamu berlebih dalam agama kamu, jangan kamu melampau. Maka tidak boleh melakukan ghulu dalam ibadah, tak boleh. Tapi pelaku bid'ah ini tujuan dia nak berlebihan dalam ibadah, nak sampai pada Allah, maka dia pun mereka satu jalan dalam agama menyerupai syariat, tetapi benda itu dia reka dengan tujuan nak berlebihan. Maka dengan ta'arif ini, kesemua kita nampaknya bersetuju, boleh menerima. Itu adalah perkara yang buruk. Baik, bahagian yang kedua, pada perbahasan yang kedua, saya nak mengajak diri saya dan kita semua melihat kenapa bid'ah itu tidak mendapat tempat dalam hal urusan ibadat, dalam hal urusan agama. Bid'ah itu tidak mendapat tempat. Ini perbincangan kita. Satunya ikhwan, melihat kepada ayat Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Maidah. Ayat ini saya fikir saya menakalkan daripada para ulama kita. Kesemua para ulama kita ketika bercakap urusan bid'ah, kesemua mereka mengambil ayat ini. Itu ayat daripada Al-Maidah ayat ketiga. Allah Ta'ala berfirman,
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Saya fikir kita bahas ayat ni boleh habis siri kedua ni. Kerana ayat ni begitu dahsyat, menyeluruh. Allah kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah kata pada hari ini. Kesemua kita tahu yang dimaksudkan dengan hari di sini hari apa? Hari Nabi mengerjakan ibadat haji. Itulah haji Nabi yang pertama, itulah haji Nabi yang akhir. Ketika itu turun ayat ini. Allah kata, al-yawma hari ini akmaltu lakum dinakum. Allah kata, aku sendiri yang sempurnakan bagi kamu agama kamu. Allah yang sendiri, kalam Allah sendiri, dari Allah sendiri, Allah kata, dinakum, agama kamu itu akmaltu, aku sempurnakan. Allah setelah menyempurnakan, akmal tu bahasa Arab, dia merujuk kepada makna apa dia? Yang di luar tak perlu masuk ke dalam, yang di dalam tak perlu dikeluarkan. Itu makna akmal. Bermakna ukuran di dalam itu, takaran dia cukup, sehingga kalau yang di luar masuk, dia akan keluar daripada makna sempurna. Dia akan merosakkan. Maka hari ini Tuhan kata, akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Kamu dah tak payah pakai akal kamu, emosi kamu, deria rasa kamu, pandangan keliling-keliling kamu ini untuk dimasukkan dalam agama. Tak perlu. Kenapa? Aku sendiri yang telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Satu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan ke atas kamu nikmat aku. Aku sempurnakan ke atas kamu nikmat aku. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku redha bagi kamu Islam sebagai din, sebagai agama kamu. Ayat ini ikhwan, pertama Allah menyebut Islam itu sempurna. Yang kedua, Allah kata dalam Islam ini telah cukup nikmat. Islamlah nikmat yang paling besar dari Allah untuk kita. Dan yang ketiga, Allah redha dengan Islam yang di dalamnya ada nikmat, di dalamnya ada kesempurnaan. Sempurnanya Islam ni Tuhan tak minta nabi-nabi dia sempurnakan, dan Tuhan tak minta malaikat sempurnakan. Tuhan tak ambil mana-mana pertolongan orang untuk menyempurnakan. Dia sendiri yang sempurnakan agama dia. Maka kalau kita nak lontarkan pertanyaan, kenapa kita kena menolak bid'ah? Jawapannya ialah kerana Islam itu sempurna. Islam itu paripurna. Cukup. Bid'ah maksud dia apa? Dengan ta'rif Imam Syatibi, mukhtari'atun. Tariqatun fid din mukhtari'atun tudahi asy-syar'iyyati. Yaqsudu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu lit-ta'abbudi lillahi subhanahu. Iaitu jalan dalam agama yang direka. Ya. Ini orang reka itu dari Allah. Maka yang orang reka tak akan pernah paripurna, tak akan pernah sempurna dan elok. Yang Allah reka ini sempurna dan cukup nikmat. Cukup, kita kata ingredient dalaman dia. Cukup dalaman Islam dan zahir Islam itu. Maka kerana itu Allah katakan dalam surah Luqman, Allah katakan, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Allah kata Allah dah sempurna dah untuk kamu nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Tapi Allah kata, daripada kalangan manusia, mereka nak berjidal dengan Tuhan. Dia pun nak berbantah dengan Tuhan tanpa petunjuk dan tanpa kitabnya menerangi mereka. Dah cukup dah. Jadi kita tolak bid'ah, kenapa ikhwan? Kerana Islam itu dah sempurna. Dan antum ingat balik apa Imam Barbahari sebut dalam syarah, dalam apa? Kitab Imam Barbahari, Syarhus Sunnah. Imam Barbahari kata apa dia? Bila disebut Islam, dia adalah sunnah.
Bila sebut sunnah, dia adalah Islam, dan Islam dengan sunnah satu tak boleh berdiri tanpa yang lain. Jadi begitulah keutuhan, keakraban antara perkataan Islam dan sunnah, sunnah dan Islam. Jadi kita tolak bid'ah. Bid'ah yang ditakrifkan oleh Imam Syatibi tadi. Suatu jalan dalam agama yang direka menyerupai syariat. Tujuan perekaan itu dilakukan oleh perekanya supaya rekaan dia itu setanding dengan syariat untuk dipakai secara berlebihan dalam beribadat pada Allah. Automatik seolah-olah mereka bid'ah ni tak tahu kata Tuhan telah menurunkan syariat yang sempurna untuk dipakai dalam ibadat. Seolah-olah dia macam menolak ayat ni. Dia kena reka pula untuk orang beribadat. Orang kena pakai rekaan dia untuk sampai pada Tuhan. Maka ini sangat tidak betul. Dan Allah sebut dalam ayat ni apa dia ikhwan? Allah redha dengan Islam. Allah redha dengan sunnah. Jadi kalau Allah redha dengan Islam, Allah redha dengan sunnah, lawan kepada Islam, lawan kepada sunnah, Tuhan tak pernah redha. Lepas itu perkataan yang Nabi sebut terhadap bid'ah apa dia? Kullu bid'atin dalalah. Takkanlah perkataan dalalah ini mengandungi makna redha Tuhan. Tak boleh. Lepas itu Nabi sendiri yang sebut, tanpa siapa pun syak hadis ni. Sama ada, kita katalah ada beberapa perkara kita berselisih dengan sahabat-sahabat kita, dia masuk bid'ah ke tak. Tapi sama ada dia atau kita, kesemuanya terima hadis ni hadis yang sahih. Nabi sebut kullu bid'atin dhalalah. Yang atau ingat balik yang menyebabkan dalam pelajaran pertama kita hari itu, kita memetik perkataan Imam Ibn Hajar Asqalani. Daripada hadis itu Imam Ibn Hajar kata daripada hadis kullu bid'atin dhalalah menunjukkan ada dua benda kita boleh ambil. Satu, bid'ah itu dipanggil dengan dhalalah, sesat. Bid'ah adalah sesat. Dan yang kedua, yang sesat tidak ada padanya hidayah. Islam bukan bid'ah kerana Islam dipenuhi dengan petunjuk daripada Allah. Ya, Allah redha dengan Islam. Allah redha dengan sunnah. Kalau kita ambil tafsiran daripada Imam Barbahari, Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Maka Allah kata, hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, aku cukupkan, aku sendiri yang mencukupkan nikmatku pada kamu, dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Tiga perkara ini cuma ada dalam Islam dan sunnah. Tak ada kepada bid'ah. Kenapa? Kerana Islam itu adalah sibghat Allah, adalah ciptaan Allah, celupan Allah, pewarnaan Allah, desain daripada Allah. Dan Allah kata, waman ahsanu minallahi sibghah. Siapakah yang lebih elok celupannya, pewarnaannya, desainnya kalau bukan Allah? Manakala bid'ah adalah rekaan hamba Allah yang bukan pun dilantik oleh Allah. Berbeza dengan Rasul utusan Allah. Mereka dilantik oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, mendapat wahyu, ditugaskan kepada mereka untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat. Ini satu. Kenapa kita tolak bid'ah? Kerana Islam itu sempurna, paripurna. Apakah makna paripurna? Anda tanya Ustaz Sabri Hanif. Saya pun ambil kalimah ni daripada dia. Paripurna maksud dia, Islam ini indah, cantik, cukup, lengkap. Sehingga kita tak memerlukan yang lain. Satu. Lepas itu, Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, ketika dia lalu pada ayat ni, saya ambil sedikit perkataan Al-Hafiz Imam Ibn Kathir. Tengok, seronok bila baca ayat ni, tiba-tiba ulama kita memberi syarahan ayat ni. Ibn Kathir memberi syarahan pada ayat ni dengan menjaga nilai ayat di atas. Inilah yang kemampuan yang jarang dapat dilakukan oleh para pentafsir. Banyak para pentafsir ketika mereka tafsir Quran, mereka menghilangkan izzah ayat. Izzah ayat maksud dia apa? Kemuliaan ayat. Kadang-kadang ada tafsir kita baca, mereka macam terlupa nilai kemuliaan ayat mereka baca, mereka dah pergi kod lain dah.
Ibnu Katsir tak? Tengok dia kata apa? Dia kata hazihi akbaru ni'amillahi ala hazihil ummati. Ibnu Katsir kata berdasarkan ayat 3 surah Maidah ini, kerana Allah yang kata aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, aku cukupkan nikmatku pada kamu, dan aku redha Islam menjadi agama bagi kamu. Kerana Allah guna 3 perkataan ni, Ibnu Katsir kata hazihi, dia kata inilah akbaru, sebesar-besar ni'amillahi, nikmat Allah ala hazihil ummah, ke atas umat ini. Ya subhanallah. Ayat ini adalah ayat, rupanya kita tahu sihat itu nikmat, makan nikmat, rezeki itu nikmat, semua nikmat. Rupanya Islam itu adalah sebesar-besar nikmat. Ayat inilah dia sebesar-besar nikmat Allah kepada umat ini. Macam mana? Kata Ibnu Katsir, haitsu akmalu ta'ala dinahum, iaitu Allah Ta'ala telah pun menyempurnakan kepada mereka agama mereka. Allah sempurnakan untuk mereka agama mereka. Ini sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala. Allah sempurnakan untuk mereka agama mereka. Allahu Akbar, ikhwan. Fala yuhtajuna ila dini ghairihi. Sehingga kan dengan bila Allah sempurnakan untuk mereka agama mereka, Ibnu Katsir kata fala yuhtajuna, maka sekali-kali mereka tidak berhajat ila dini ghairihi, selain daripada agama mereka. Jangan pernah terfikirlah agama lain, jangan pernah merasa agama lain. Agama lain tak ada 3 benda ni. Sebutlah nama apa pun. Agama lain tak pernah ada apa, ikhwan? Agama lain tidak pernah ada kesempurnaan dari Allah, kecukupan nikmat daripada Allah, dan tidak pernah ada keredaan daripada Allah Ta'ala. Agama lain tak pernah ada. Ini ada di mana? Ada dalam Islam saja. Dalam bid'ah tidak pernah ada kesempurnaan, tidak pernah ada keredaan Allah, tak pernah ada nikmat. Bid'ah bukan nikmat. Kerana sunnah adalah nikmat. Kerana bila kita dah dapat Islam, fala yuhtaju, sekali-kali tidak berhajat ila dini ghairihi, kepada agama lain. Ibnu Katsir kata lagi, wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim, sehingga kan mereka sudah tidak memerlukan nabi lain selain daripada nabi mereka. Allah hantar Muhammad dengan wahyu untuk bimbing kita beribadat pada Allah. Bid'ah ni apa dia, ikhwan? Tinggal Muhammad sebagai rasul, pembawa wahyu, pembimbing kita bertemu Allah, tinggal Muhammad pergi ambil cara orang ni. Ini nama dia bid'ah. Kita dah tak memerlukan nabi, bukan kata orang lain, nabi lain pun tak perlu. Isa tak perlu mai balik dah. Kita tak perlu dah. Cukup dah Muhammad. Saya fikir, ikhwan, katalah Nabi Ibrahim datang, Nabi Muhammad tu ada. Ibrahim datang, Muhammad ada. Sekurang-kurangnya Ibrahim ni Nabi, Rasul. Dan dia pula Ulul Azmi. Dan dia pula mendapat gelaran Khalilullah, Khalilur Rahman. Tapi dengan adanya Nabi Muhammad, kita tak perlu ikut Ibrahim. Cukup dah Muhammad. Cuba antum bayang. Bagaimana kalau Ibrahim mai pun kita tak perlu dah pada Ibrahim, walaupun dia Nabi dan Rasul, tiba-tiba, ikhwan, yang datang kita ikut ni bukan Nabi, bukan Rasul, cuma seorang daripada umat Muhammad yang mereka jalan sendiri dan dia tinggal jalan Muhammad. Adakah kita perlu kat dia? Lebih kita tak perlu dia, ikhwan. Kata Ibnu Katsir, wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim salawatullah wa salamuhu alaihi. Kita tak perlu nabi lain selain daripada nabi mereka, nabi kita Muhammad, salawat dan salam Allah ke atasnya. Ibnu Katsir kata, walihaza, oleh kerana inilah dia kata, ja'alallahu ta'ala khatamal anbiya'i, ja'alallahu ta'ala khatamal anbiya'i. Kerana sebab inilah Allah menjadikan Muhammad itu penutup bagi segala anbiya.
Penutup bagi segala anbiya bermakna, ikhwan, semua anbiya-anbiya dulu semua dapat wahyu daripada Tuhan. Semua rasul dulu mendapat wahyu daripada Tuhan. Datangnya Muhammad, penutup. Muhammad ni dia ada dua, ikhwan. Satu, dia sebagai penutup kepada Nabi. Pada malam Mi'raj, pada malam Isra', Ibn Katsir juga dalam ayat pertama surah Al-Isra', dia tafsir ayat tu, dia kata pada malam Isra' ketika di Baitul Maqdis, Muhammad telah dilantik menjadi Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin. Dia pemimpin para Anbiya dan Rasul. Satu, dia pemimpin mereka. Yang kedua, dia penutup. Dia, maknanya ada lubang kan? Dia main tutup bagi sempurna. Maknanya bila Muhammad telah diutuskan oleh Allah, seorang Nabi pun dah tak boleh ada lepas Muhammad. Pasal itu Isa dia akan ada lepas Muhammad. Kerana dia nak ada lepas Muhammad, dia tak boleh mati. Kalau dia mati, dia tak boleh mai. Maka Tuhan buat macam mana? Untuk menunjukkan kemuliaan Muhammad, Tuhan angkat dia naik ke langit. Dia tak mati. Quran guna perkataan, kami matikan Isa. Maka Isa duduk ada di langit, dia tak tahu apa jadi di bumi. Dia macam orang mati. Dia duduk, dia diangkat oleh Allah. Bila Isa turun balik, Isa tak akan turun dengan ajaran Taurat, Injil. Dia akan duduk di belakang Imam Mahdi. Dia akan ikut syariat Muhammad. Itu makna Muhammad itu adalah pemimpin para anbiya dan rasul, dan dia adalah khatamul anbiya, penutup. Ikhwan, bila Muhammad penutup, wahyu hanya boleh turun pada Muhammad, syariat hanya boleh turun pada Muhammad. Antum bayang celakanya bid'ah ni, tak gunanya bid'ah ni. Apa dia buat? Benda yang menjadi hak Muhammad dia rampas. Dia pergi buat benda baru yang Nabi dulu tak boleh buat, dia buat. Lepas tu dia mengajak manusia pergi kepada jalan durjana ini. Jalan apa? Tariqatun fid din. Jalan dalam agama, nak pakai jalan tu, beribadat pada Allah, dan jalan itu serupa dengan syariat. Tujuannya nak beribadat pada Allah. Wahai jalan itu Tuhan dah sedia bagi pada Muhammad. Maka seolah-olah mereka bid'ahnya asal ini lupa apa makna khatamal anbiya. Muhammad adalah penyudah, penutup para anbiya. Ibn Katsir kata lagi, wa ba'athahu ilal insan wa ba'athahu ilal insi wal jinni. Allah bangkitkan Muhammad. Dua makhluk ini diamanahkan oleh Tuhan untuk ikut Muhammad. Kalau satu daripada dua makhluk ni tak ikut Muhammad, esok dia hari akhirat Tuhan lanyak sungguh-sungguh. Makhluk yang bernama manusia dan jin. Jin hadut kacau orang tu, ikhwan, dia tu kena sembahyang macam Nabi. Dia kena tahu tentang Nabi dia. Tak kalau dia akan diazab oleh Tuhan di akhirat. Tengok Ibn Katsir kata apa? Fala halalun illa ma ahallalahu. Dalam Islam ni tidak ada benda halal melainkan apa yang dihalalkan oleh Muhammad. Wala haramun illa ma harramahu. Tidak ada benda haram dalam Islam melainkan apa yang diharamkan oleh Muhammad. Wala dinun. Imam Ibn Katsir tutup dengan perkataan ni. Wala dinun. Dan tidak ada agama, dia kata, illa ma syara'ahu. Melainkan apa yang disyariatkan oleh Muhammad kepada Muhammad. Itu saja agama. Itulah di antara makna yang ada dalam ayat tadi, ikhwan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Daripada ini, ikhwan, apa kita dapat? Islam, pertama, Islam adalah sebesar-besar nikmat Allah kepada kita. Sehingga dengannya dalam ayat lain Tuhan kata, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tak payah saya terangkan makna dia, kita semua dah tahu. Itu amanah perintah Tuhan. Perintah apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia sebesar-besar nikmat. Pasal itu nikmat orang tak pernah lepas.
Nikmat orang tak pernah bagi rosak. Hilang nikmat, susah hidup kita. Mata nikmat, telinga nikmat, cakap nikmat, sihat nikmat. Bila hilang satu di antara benda ni, hidup kita susah. Dua, apa dia? Islam adalah sempurna. Islam adalah agamanya cukup sempurna. Tiga, apa dia? Umat tidak memerlukan agama selain daripada Islam. Tak ada. Takkan ada benda yang sama dengan Islam. Kalau ada orang tak suka dengan Islam, suruhlah dia tunjuk angle mana dia tak suka. Islam ada jawapan. Hatta kalau orang kata orang Islam ni sembah ketih batu, sembah berhala. Macam mana agama lain sembah berhala. Kata Islam ni sembah Tuhan, tapi di Mekah tu ada ketih batu. Islam boleh jawab. Allah telah mengutuskan Nuh alaihi salam. Daripada Nuh nak sampai pada Ibrahim. Berapa banyak selang Nabi tu? Berapa banyak selang Nabi? Ambil Musa sebagai contoh. Bila Musa sampai di Bukit Tur Sina, Allah kata apa dekat Musa? Aqimis salah li zikri. Dirikan sembahyang supaya kau ingat pada aku. Masa Musa dirikan sembahyang, kita tanya, Kaabah ada di mana? Islam telah start lama. Dalam akhir daripada surah Al-Hajj, Allah katakan, akhir daripada surah Al-Hajj, Allah katakan, Allah telah menamakan agama ini dengan nama Islam sebelum daripada hari ini lagi. Sebelum daripada Muhammad diutuskan, agama yang dibawa oleh para Nabi dulu dinamakan agama Islam. Islam bukan diberi nama baru hari ini. Masa Adam pergi sampai kepada Nuh. Nuh nak sampai kepada Musa. Musa nak sampai pada Ibrahim. Ibrahim mula buat Kaabah. Berapa lama? Tapi semua kita tahu, Ibrahim telah baca doa sembahyang. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Jadikanlah aku orang yang sembahyang, zuriat aku, Tuhan terimalah doa aku. Di mana Kaabah masa tu? Ibrahim baru nak buat Kaabah. Zamzam pun tak ada lagi. Kepada anak dia lah. Tragedi Hajar dengan Ismail baru tercetus permulaan Zamzam temuak naik ke langit. Temuak daripada bumi keluar naik. Dan kita ni, orang Malaysia ni duduk sembahyang. Mana ada Kaabah depan mata kita? Kita hanya menghadap arah sahaja. Kalau Kaabah tu pecah, pasal itu dalam kitab-kitab hadis kita akan cuba bab hadmul Kaabah. Bab Kaabah akan runtuh. Saya tak tahulah peristiwa tu orang Islam nak menangis tara mana. Bab hadmul Kaabah. Kaabah akan hilang. Kaabah akan runtuh. Dulu Hajar Aswad pernah hilang. Hajar Aswad pernah hilang. Kaabah akan runtuh. Dia tanda peristiwa akhir zaman. Kaabah akan runtuh. Tapi semayang kena. Semayang tetap kena. Jadi orang Islam ni sembah ketih batu Kaabah tu kan sembah Allah. Sembah Allah. Kalau kita sembah ketih batu Kaabah, sekurang-kurangnya bentuk Kaabah, replika Kaabah, kena ada di rumah kita. Letak dia, baru semayang. Itu baru nama menyembah berhala. Macam dibuat oleh agama lain. Islam dah. Dalam rumah orang Islam tak ada satu replika Kaabah. Yang banyak rumah orang Islam duk gantung gambar-gambar Kaabah pun tak ada anjuran suruh gantung. Mereka gantung pasal cantik lah kot. Kalau kita gantung gambar Kaabah kebetulan menghadap ke kiblat, kita pun tak kebir seronok tengok gambar tu. Perbuatan kita makruh. Nabi duduk di Madinah. Anda tahu Nabi duduk di Madinah? Imam Bukhari Muslim cerita berlaku gerhana matahari di siang. Nabi semayang. Allah bagi Nabi nampak apa dalam semayang? Syurga dan neraka. Masa tengok syurga, Nabi nampak buah dalam syurga. Sampai sifat semayang gerhana Nabi pada tengah hari itu berbeza. Nabi berjalan. Dalam semayang Nabi berjalan. Tangan ni mencapai nak ambil sesuatu. Menyebabkan jemaah bergerak ke depan.
Bila masa Allah tayang hal neraka, apa jadi? Nabi berunduk ke belakang dalam sembahyang, jemaah berunduk. Nabi nampak orang yang kena azab dalam neraka. Habis sembahyang Nabi cakap, Nabi kata, Tuhan tunjuk ke aku tentang syurga. Aku nampak buah dia, aku nak ambil buah syurga, aku nak tunjuk pada kamu. Nak tunjuk pada kamu, kata, aku ni tak pernah bohong pada kamu, Allah tu benar, syurga tu benar, nikmat dia benar. Tapi tak tercapai tangan aku. Tapi bila aku tengok neraka, aku nampak dua orang kena siksa dalam neraka. Seorang yang dipanggil Sahibul Hirrah dan Sahibul Mihjan. Ini yang dan aku nampak. Hak lain aku tak nampak. Nabi kata, aku berunduk ke belakang, aku takut percikan neraka tu sampai ke aku. Sahibul Hirrah ni adalah orang yang suka mendera kucing. Dan lagi satu, Sahibul Mihjan. Siapa dia? Orang yang suka curi duit jemaah haji ketika musim haji. Dia pun ni orang luar masuk ke Mekah, dia curi duit mereka sampai mereka tu jadi susah di sana. Ikhwan, Nabi Allah bagi nampak dalam sembahyang dia, yang daripada Mekah dulu, daripada Madinah, Nabi menghadap kepada Kaabah, dan kita tahu sebelum kiblat orang Islam nak pusing kepada Kaabah, orang Islam pergi ke Baitul Maqdis. Daripada Madinah, arah kiblat Nabi ke Mekah. Allah bagi Nabi nampak apa? Bukan Kaabah, tapi syurga. Sepatutnya Muhammad duduk di Madinah, Tuhan bagi dia nampak Kaabah seketui. Baru sedap khusyuk sembahyang. Dah Muhammad tak nampak Kaabah. Kenapa? Kerana orang Islam tak pernah sembah Kaabah. Pecahlah Kaabah, pecahlah. Kenapa hadap juga ke Kaabah? Kerana itu dikatakan sibghatullah. Inilah agama yang Tuhan reka, bukan kita reka, bukan Muhammad reka. Islam bukan agama idea Muhammad. Bukan uqulul anbiya, bukan akai para anbiya, tapi agama ini dinullah. Yang sempurna, yang paripurna, yang cantik, Tuhan yang buat. Pasal itu kalau Islam ni menyembah Kaabah, maka sepatutnya hukum masuk dalam Kaabah tak boleh. So kalau kita sembah Kaabah, kita masuk dalam Kaabah, jadi apa? Orang di luar Kaabah sembahyang menghadap Kaabah, kita duduk dalam Kaabah. Di luar tu sembah siapa? Sembah kita. Kita dah jadi isi Kaabah. Tapi orang Islam boleh sembahyang masuk dalam Kaabah? Boleh. Kerana bukan Kaabah yang dia sembah. Kalau dah masuk sembahyang ke Kaabah, nak hadap ke mana? Tak tentu halal kita jadi. Dah. Kerana itu, penjuru itu sahaja Tuhan buat untuk menyantukan, menyatakan, kamu ini innakum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Kamu adalah umat yang satu, akulah pencipta kamu, sembahlah aku. Maka Kaabah dijadikan center, bukan menyembah Kaabah. Tak pernah ada satu replika Kaabah dalam rumah orang Islam. Dan tak pernah ada gambar Kaabah replika. Korang-korang dalam mazhab Syiah ni kita jumpa juga kalau dia nak sembahyang tu ada apa? Kan? Karbala tu kan? Dia letak. Tapi dalam kita tak ada. Ahlus Sunnah tak ada. Walaupun kita tahu Nabi sujud atas tanah. Masjid kita ni buat daripada batu, semen, lepas tu ada kapek. Kita tak pernah robek kapek tu nak cari tanah. Kita sembahyang. Ya. Kerana itu, kita tak memerlukan agama selain daripada agama Islam ni. Tak perlu dah, ikhwan. Kemudian apa, ikhwan? Kita tahu daripada sini apa dia? Tidak diperlukan petunjuk selain daripada petunjuk Muhammad. Kerana petunjuk Muhammad sebaik-baik petunjuk dalam riwayat Muslim. Wa khairul hadi, hadi Muhammad. Wa khairul hadi, hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik pembimbing yang boleh bimbing kita untuk bertemu Allah Ta'ala adalah Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi. Kemudian kita tahu Muhammad adalah penutup para anbiya. Artinya apa, ikhwan? Agama diambil daripada Muhammad. Dan dengan Muhammad dilantik sebagai penutup, bermakna telah tertutup. Wahyu dah tak turun,
Siapa pun tak boleh mencipta agama, kena ambil daripada Muhammad. Yang ni kena faham di akhir zaman. Terutama hak ikut agama Melayu ni. Hak ikut agama Melayu ni kena ikut. Hak ikut makrifat tak tentu hala ni. Kena tahu benda ni. Pergi ke Pulau Besang, kena bawa gendang, kena pukul, kena ada benda baru. Ilama, ilara, ilaha, ilama. Tak. Ini semua tak mengerti makna Muhammad itu adalah khatamul anbiya. Tak boleh diambil agama daripada orang lain melainkan dari Muhammad. Tak boleh sekali-kali diambil melainkan daripada Muhammad. Ayat tadi bagi penjelasan pada kita. Kemudian apa ikhwan? Kita dengan Muhammad ini daripada sebesar-besar benda sampai sekecil-kecil benda. Dalam urusan mendekatkan diri pada Allah mesti ambil daripada Muhammad. Kemudian apa ikhwan? Bahawa kita tahu daripada ayat ni kita belajar bahawa Muhammad diutuskan seorang pun daripada makhluk nama jin, seorang pun daripada jin dan seorang pun daripada manusia tidak boleh melepaskan diri daripada ikut Muhammad. Kalau ada melepas diri daripada ikut Muhammad, kalau ada jin yang tak mau sembahyang macam Muhammad, jin yang nak pakai agama jin, tak mau pakai agama Muhammad, dengar Quran kata apa? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا فِي جَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Allah kata akan kami padatkan neraka Jahannam itu dengan manusia dan jin. Apa kesalahan paling besar jin dan manusia? Kerana meninggalkan Muhammad. Maka Allah tanya kepada jin, tanya pada manusia di hari akhirat, tidak akan sampai kepada kamu Nabi yang menyampaikan cerita tentang aku. Kalau mereka jawab ada, kami tolak, habis mereka depan Tuhan. Maka kita belajar apa daripada sini ikhwan? Kita belajar bahawa hukum halal, hukum haram mesti datang daripada hidayah Muhammad. Bahawa kita kata di sini ikhwan, agama dan syariat itu mesti datang daripada Muhammad. Itulah ayat yang pertama yang bukan kata saya bawa ayat ni ikhwan, bahkan saya menukil daripada para ulama ketika mereka bahas masalah bid'ah, jangan terlibat dengan bid'ah. Kenapa kita kena elak diri dengan bid'ah? Ayat ni lah ayat yang dibawa. Kenapa? Kerana Islam ini agama yang sempurna. Ada 3 benda besar dalam Islam: kesempurnaan, kecukupan nikmat dan redha Allah dalamnya. Dia seolah-olah susunan dia makin naik. Satu, Islam agama sempurna. Dengar pun dah besar dah. Lepas tu yang sempurna ni disyaratkan dengan nikmat. Besar dah. Lepas tu dia naik lagi besar, lagi meribak. Islam dipenuhi dengan redha Allah. Habis ikhwan. Di mana bid'ah nak bertanding dengan Islam ni? Pi. Maka tidak ada perkataan yang layak diucap kepada pembuat bid'ah melainkan kullu bid'atin dalalah. Kullu bid'atin dalalah. Pasal itu Al-Quran menyebut kepada kita apa dia ikhwan, apakah kehendak daripada syaitan itu? Al-Quran kata kepada kita, apa syaitan nak daripada kita? Wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Allah kata syaitan nak sangat-sangat daripada kamu. Dia mau sangat-sangat, dia berkeinginan sangat-sangat apa dia? An yudillahum, dia sesatkan kamu dengan kesesatan yang sangat jauh. Maka Nabi sebut tadi, apa kesesatan yang syaitan bawa pada kita? Bid'ah. Kerana bid'ah adalah sesat, kesesatan yang nyata di atas lidah Nabi kita Muhammad. Itu satu ayat. Ayat yang kedua daripada suratul Baqarah 208-209. Allah Ta'ala menyebut. Apa Allah Ta'ala sebut? Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allaha azizun hakim.
Sadaqallahul azim. Ini ayat dia. Kenapa kita tak mau dengan bid'ah? Tengok Allah kata. Ayat ini ikhwan, ayat ini dia mencipta suatu kesedaran minda dulu. Sebelum saya baca ayat ni, saya nak kena terang 6 perkara ni dulu. Sebelum baca ayat ni, nak kena bagi tahu 6 benda ni dulu. 6. Bukan 1, 6. Nak balik Sungai Petani jauh juga. 6. Apa dia? 1. Ingat. 1, kena ingat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Apabila kita sebut kalimah ni, kita kena menyatu dengan kalimah ni. Saya ingat betul kot bahasa saya, menyatu. Menyatu. Boleh faham? Artinya apa? Kita kena rapat diri kita dengan kalimah ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita kena menyatu. Kita kena masuk rapat. Apa dia? Syahadah yang pertama menyatakan kita tak akan sembah melainkan hanya pada Allah. Satu. Yang kedua, bermakna kita tak akan sembah melainkan pada Allah, bermakna kita akan tegakkan tauhid, kita akan lawan syirik, menolak syirik. Yang kedua, perenggan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apa dia ikhwan? Bahawa kita tidak akan beribadah kepada Allah melainkan kita akan guna syariat Muhammad saja. Kerana Muhammad itu Rasul yang mendapat wahyu daripada Allah. Kerana tu kita kena ambil syariat dia. Kita tak ambil benda lain. Syariat Muhammad saja. Dengan kalimah itu, kita tidak akan pakai bid'ah dalam beribadat pada Allah. Ini benda nombor 1 kena ingat. Bila kita sebut 2 kalimah ni, kita kena menyatu dengan kalimah ni. Kita kata wujudkan konsekuensi antara kita dengan kalimah ini. 1. Ingat baik-baik 1. 2. Bila kita dah sebut kalimah ni, dia datang yang kedua. Yang kedua apa? Kita kena ingat sampai bila-bila bahawa kita umat Muhammad. Ataupun kita kena ingat sampai bila-bila kita orang Islam. Orang Islam tu umat Muhammad. Walaupun orang bukan Islam juga umat Muhammad. Tapi umatnya malang. Orang Islam umat yang bahagia dunia dan akhirat. Jadi seolah-olah kita kata begini. Ana Muslim qabla kulla syai'. Ana Muslim. Ingat Islam kita dulu. Baru ingat pekerjaan kita nak buat. Jangan diterbalik. Jangan kita ingat kerja kita nak buat, kita lupa Islam kita. Kena ingat Islam kita. Bila kata Islam, tadi 2 kalimah syahadah. Ada Tuhan yang kita kena sembah, ada Nabi yang kita kena ikut jalan. Bagaimana nak pakai sarana menyembah Tuhan. Kebanyakan orang ikhwan, dia suka ingat kerja dia, dan dia suka terlupa diri dia. Orang kata, saya orang Islam. Memang saya orang Islam, tapi saya kan menteri. Saya memang orang Islam, tapi saya kan polis. Jadi bila disebut kalimah lagu tu, perkataan polis itu lebih tinggi daripada Islam. Memang saya orang Islam, siapa kata saya kafir? Tapi saya kan pihak beruniform. Maka menyebabkan ikhwan, Islam dah jatuh nombor 2, kehidupan dia naik nombor 1. Kemana kita pergi, kita kena ingat kita umat Muhammad, ada sunnahnya kita kena ikut. Kalau kita terlupa benda ni ikhwan, apa yang akan terjadi pada kita? Kita akan lupa sunnah yang kita kena ikut. Kita akan kata, memang saya umat Muhammad. Tapi benda saya buat ni, Nabi saya tak pernah larang pun. Memanglah saya umat Muhammad. Takkanlah buat macam ni nak masuk neraka kot. Memanglah saya umat Muhammad. Tapi takkanlah sampai A sampai Z saya kena ikut Nabi Muhammad. Ya ikhwan, ini adalah benih-benih. Ini adalah benih-benih perosak kepada, kita kata, syakhsiyah diri kita. Apa itu? Kepribadian diri kita. Maka kita kena ingat bila-bila
Ana ummat Muhammad qabla kulli syai. Apa kita nak buat, kita kena ingat sunnah Muhammad dulu. Baru kita tak korban. Memanglah saya polis, tapi saya umat Muhammad. Mana saya boleh buat benda larang dengan sunnah dia? Memanglah saya berdarah raja, saya berjalan atas kapet merah. Rumah saya penuh dengan tudung lasir berwarna kuning. Tapi saya umat Muhammad. Kematian dalam rumah saya ke, kena ikut cara Muhammad. Tapi kalau kita terbalik benda tu, memang saya umat Muhammad, tapi saya kan tengku, maka jadilah antara dua darjat. Maka akan rosak kepribadian kita. Itu benda yang kedua. Benda ketiga apa dia, ikhwan? Benda ketiga, apabila kita bercakap tentang ini, benda ketiga kita kena tahu apa dia, ikhwan? Kita tak boleh takut untuk mengambil risiko untuk ikut Nabi yang kita sayang. Nak ambil risiko tu. Apa dia, ikhwan? Bila kita ikut Nabi, ada satu makhluk yang paling tak suka kita ikut Nabi. Kita semua tahu nama dia. Nama dia Iblis. Maka kerana dia seekornya, tapi dia ada syaitan. Dia ada pengikut dia begitu banyak di kalangan jin dan manusia. Dengan apa dia cipta syaitan? Dengan hasutan. Pada hati, pada perasaan. Apa? Adu. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghda. Dia cipta permusuhan. Orang ikut saja Muhammad, dia cipta bagi musuh. So kita tak boleh takut ambil risiko. Perjuangan, kalau semua tokoh-tokoh berjuang takut ambil risiko, perjuangan tak boleh naik. Maka sabar dan istiqamah kena ada. Ketika kita nak menyatukan kalimah syahadah itu dengan hidup kita, kita nak ingatkan diri kita kepada kita umat Muhammad. Ana muslim qabla kulli syai. Saya muslim, saya muslim. Saya tak boleh langgar kalimah ni. Saya tak boleh langgar sunnah. Saya tak boleh langgar tauhid saya pada Tuhan. Saya tak boleh langgar. Bisnes saya down macam mana pun, saya tidak boleh buat kerja syirik. Tapi kalau kita terlupa benda tu, dia datang dengan perkataan, ya, kita khatiar, jiwa kita akan jadi longgar. Dia akan kelabukan kesyirikan tu. Dia kata khatiar. Dan dia baca ayat, Nabi pun khatiar juga. Akan rosak. Dan apa lagi, ikhwan? Apabila kita mengikut Nabi kita, kita kena tahu kelebihan Nabi kita, ikhwan. Sebab itu adalah benda yang akan buat kita nak bela dia senang. Tapi kita tak tahu kelebihan sunnah. Macam sekarang ni kita belajar. Kenapa kita kena tolak bid'ah? Kerana Islam itu sempurna dan paripurna. Sekurang-kurangnya kita ada hujah untuk tolak. Tapi kalau kita tak ada hujah, kita tak tahu kelebihan dia, kita tak boleh tolak. Baik, ikhwan. Dan yang akhirnya, apabila kita, saya kata benda ni saya terang dulu sebelum masuk ayat ni. Bila kita dah tahu penyatuan kita dengan dua kalimah syahadah melahirkan konsekuensi, kita sedar di mana pun kita umat Muhammad. Jangan lupa benda tu, ikhwan. Jangan lupa. Siapa pun kita. Kita ulama sekalipun. Jangan terlupa kata kita ni umat Muhammad. Apabila kita bertembung dengan ibadat, orang suruh kita buat ibadat, dan kena ingat, aku umat Muhammad. Aku kena pakai sunnah dia beribadat kepada Allah. Itu telah banyak saya terang dalam pertemuan kita yang pertama. Antum boleh buat ulang kaji balik. Apa kena ada dalam diri kita yang akhir, ikhwan? Kena berani. Berani apa? Dakwahkan orang kepada sunnah. Kena berani. Saya pun tak tahu keberanian itu datang daripada mana. Tapi kena berani. Dan berani kita tak sama layer dia. Level dia tak sama. Kena berani. Dakwah. Kata kawan-kawan kita pakai kereta, pakai Mercedes. Kata, apa lebih Mercedes? Tanya, tengok apa lebih. Dia abang, lebih Mercedes atas Proton. Dia boleh cerita A sampai Z. Orang kata, tak kot. Hang tak tahu. Habis tinggi, hang tak tahu. Dah saya Yaakob mana pun saya pakai kereta Pro 2, pasal kereta negara. Pakai.
Anda pakai yang pakai macam saya, tapi saya tak ubah, saya pakai Mercedes. Kerana kita berjalan jauh, saya pakai Mercedes. Saya tak pasal apa? BMW. Saya pakai Volvo. Kenapa nak pakai kereta besar-besar ni, Bentley semua ni? Yalah, dah awak tak tahu kelebihan dia, dah awak tak mampu. Ya ikhwan, sunnah ni mampu milik. Mampu milik. Sunnah ni satu benda ikhwan, satu benda sunnah tadi pun Pak Ndak sebut benda yang sama dalam kereta tadi. Sunnah ni lah yang paling apa Pak Ndak kata, paling fitrah tadi Pak Ndak kata. Dia paling menasabah dengan otak. Paling kena mengena dengan kita sunnah. Kita belajar satu hadis hari ni. Kita kata tak ada kena mengena dengan kita. Tunggu besok, mesti ada kena mengena. Tunggu lusa, renung balik, mesti ada kena mengena. Mana boleh tak ada kena mengena? Sebab sunnah tu agama, agama tu sunnah. Islam adalah sunnah, sunnah tu Islam. Mana ada benda Islam bawa tak ada kena mengena dengan kita? Mana ada? Pasal tu orang bodoh boleh belajar sunnah, cerdik sunnah. Miskin boleh belajar, kaya boleh belajar. Tua renta boleh belajar, muda belia boleh belajar. Orang sihat boleh belajar, orang sakit boleh belajar. Bukan kata boleh belajar, boleh beramal. Benda lain cuba tengok. Tak boleh ikhwan. Baik, setelah kita tahu benda tu ikhwan, baru kita lihat ayat ni. Ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, ayat kedua saya ambil, setelah kita tahu pada menyatakan bahawa Islam itu agama yang sempurna, agama yang paripurna. Kerana itu kita tak memerlukan lagi kepada selain daripada Islam. Sunnah itu sempurna, kita tak perlu padanya lain. Tengok, Allah Ta'ala kata apa pada kita? Allah kata, Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, menyeluruh, sempurna, cukup, lengkap, kaf. Subhanallah. Ikhwan, antum boleh bayang, kalaulah Islam ini ada kekurangan dia, ayat ni tak akan turun. Sebab ada benda, macam tengok orang menega, dia sorok kekurangan benda tu, dia cerita kebaikan. So orang nampak kelebihan benda tu, orang beli. Bila orang beli, berlaku pertukaran transaksi, kawan ni dapat duit, kawan dapat benda, dia balik-balik, dia pakai. Tiba-tiba tak seperti kawan tu cerita. Baik, kalimah apa dia akan pakai? Dia akan guna. Dia akan kata apa? Dan kita panggil kalimah hormat lah. Kalau orang Penang, banyak lah. Tapi saya ingat kalimah yang sama, aku kena bohong dah. Kena kecoh. Ikhwan, kalau Allah hantar Muhammad, ada pihak tak boleh ikut Muhammad, ada pihak boleh ikut Muhammad. Pertama, Tuhan akan kena kata ialah, bohong sungguh Tuhan ni. Tak, Islam bukan agama bohong. Ketika itu dia boleh menyatakan, udkhulu fi silmi kafah. Datanglah kamu semua masuk secara sempurna. Dia tak kata masuklah semayang saja, akidah saja. Marilah kita berakidah cara Islam. Semayang jangan lagi lah. Kenapa? Kenapa semayang jangan lagi? Kerana Islam ni tak sempurna lagi bab semayang? Tak. Islam ni agama yang syumul, sempurna, kamil. Berdasarkan ayat tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum tadi. Maka bila dah sempurna Islam ini, utuh, kukuh, maka dia seru kepada orang datang daripada penjuru mana pun kepada Islam. Maka dia mampu tanggung. Wilayah dan daerah dia terlalu besar, ikhwan. Maka dia kata, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut, ini larangan. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Dia adalah musuh kamu yang nyata. Antum tengok dalam ayat ni ikhwan, Allah guna perkataan udkhulu fi silmi kafah. Masuklah dalam Islam secara sempurna. Masuklah dalam Islam. Kenapa dia guna perkataan silmi ya? Kenapa dia tak kata udkhulu fil islami kafah? Kenapa dia kata silmi?
Tengok para ulama kita bincang. Masuklah ke dalam silmi. Kebanyakan ulama tafsir kata silmi itu adalah Islam. Al-Islam dengan makna wal asluhu dinul Islam wal inqiyad. Dengan makna apa dah, kepatuhan yang ada, kepatuhan kita bagi. Masuklah Islam dengan kepatuhan kita beri pada dia. Serahlah diri pada dia dengan sempurna. Jangan separuh diri serah pada Tuhan, separuh diri serah pada benda lain. Itu nama dia kita masuk tak sempurna. Balik kepada makna Islam. Apa makna Islam? Menyerah diri pada Allah dengan tauhid, dengan melakukan ketundukan dan ketaatan padanya, dan membebaskan diri daripada syirik dan ahlinya. Itu makna Islam. Jadi udkhulu fi silmi kafah, masuklah Islam, serahlah diri kamu kepada Allah dengan sempurna, kerana Islam adalah agama yang sempurna. Itu satu makna. Yang kedua, dia kata udkhulu fi silmi. Silmi juga dalam bahasa Arab terkenal dengan makna as-suluh. Silmi juga dipanggil dengan makna suluh. Suluh ni apa dia ikhwan? Kedamaian. Kalau kita buat suluh, perjanjian kedamaian, melakukan, maka Islam ni dikatakan masuklah Islam ke dalam, masuklah kamu ke dalam silmi secara kafah, masuklah kamu ke dalam Islamnya. Ini agama penuh dengan kedamaian kejiwaan. Antu bayang mana saya nak sebut nak sebut tentera, tersebut tentera Arab. Tentera Arab sebelum Nabi diutuskan. Antum boleh bayang kalau sebut tentera saja macam mana hidup mereka. Jangan kait dengan Islam, tentera saja. Kita ambil tentera British lah. Kita banyak mendapat asuhan daripada mereka kan. Minum. Kita ambil tentera British. Perempuan. Berkelahi. Judi kan. So, kita kata macam tak ada apa. Tak ada damai lah hidup. Macam tu lah. Tapi antum tengok, satu orang tentera, dia masuk Islam, dia mendapat tarbiyah daripada Islam. Kemudian Khalifah Umar bin Al-Khattab hantar dia pergi ke Rom, bertembung dengan tentera Rom. Ini dicerita oleh Ibnu Kathir dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Terkejut ikhwan, tentera Rom tu terkejut bila dikatakan satu orang dilantik sebagai tentera, mai dengan pakaian yang apa, bukanlah macam tentera British punya pakaian tu, Arab lah. Mai macam keluar, tak takut kepada siapa-siapa, keluar masuk ke dalam istana nak berjumpa dengan pembesar. Begitu tanya, mai buat apa? Hampa ni tentera Islam, ya tentera Islam. Hampa mai buat apa? Antum bayang tentera zaman tu dengan bengih dia boleh jawab apa yang ada dalam ayat ni. Udkhulu fi silmi kafah. Kenapa kamu datang ke negeri kami? Kamu dah ada negeri dah. Tengok dia jawab, Allahu bata'athana. Allah yang membangkitkan kami. Allah yang mentakdirkan kami datang ke sini berperang dengan tentera Tuhan. Untuk apa? Liyukhrijan nasa min ibadatil ibadi ila ibadatillah. Supaya, kenapa kau datang tentera Islam? Ini dia jawab. Supaya kami datang ke sini, supaya mengeluarkan manusia daripada menyembah sesama makhluk kepada menyembah kepada Tuhan yang menjadikan makhluk. Antum boleh bayang yang jawab ni siapa dia? Tentera. Bukan ulama. Ulama zaman tu macam mana agak dia jawab? Tentera. Min jawril adyan ila adlil Islam. Kami datang nak memperkenalkan kepada kamu keadilan Islam setelah sekian lama kita dicengkam oleh kezaliman agama-agama ni. Agama yang kita ditipu oleh agama-agama ni. Kepada keadilan yang Islam ada. Min dhiqid dunya ila
min dhiqi dunya ila si'ati dunya wal akhirah. Kami datang untuk mengajak kamu, keluarkan kamu daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Dia tentera, dia boleh sebut 3 benda ni ikhwan. Apa dia? Untuk keluarkan kamu daripada, untuk keluarkan manusia daripada sembah sesama manusia kepada sembah Allah, daripada ditipu oleh agama kepada keadilan Islam, daripada penindasan agama kepada keadilan Islam, dan daripada kesempitan hidup dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Di mana dia dapat benda ni ikhwan? Dia dapat daripada ayat udkhulu fis silmi kafah. Islam ni agama damai, agama suluh. Dia tahu prinsip tu. Prinsip penyerahan diri pada Allah, prinsip tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedamaian ada dalam sunnah, tak ada dalam bid'ah ikhwan. Kalau ada orang buat bid'ah lepas tu dia rasa damai, bohong ikhwan. Itu namanya khayali, ditipu oleh syaitan. Ditipu oleh syaitan. Tak. Kita kena keluarkan kedamaian yang palsu ni kepada kedamaian yang hakiki, yang sebenar-benar damai. Apa Allah kata dalam inna fatahna laka fatahan mubina fa'anzalallahu sakinata ala fa'anzalallahu sakinata. Allah yang menurunkan sakinah, kedamaian dalam jiwa orang yang mengikut Muhammad. Itu orang-orang yang beriman. Kalau ada amalan kita buat yang tak ikut Muhammad, kita damai. Itulah kedamaian palsu yang ada dalam hati kita, ikhwan. Kita kena tipu kerana kita belum jumpa kedamaian hakiki. Jalan-jalan nampak segaknya, pondan. Segak. Tapi kerana kita tak pernah jumpa perempuan betul, segaknya. Segaknya. Cuba tengok perempuan betul. Ada perempuan betul pun tak segak lagu tu. Itu tanda awak kena tipu. Sebab Allah tak pernah buat jantan untuk jantan. Allah buat jantan untuk perempuan. Perempuan bukan buat untuk perempuan, untuk jantan. Ialah bahasa utara lah. Laki dan wanita. Ya ikhwan. Kalau ada orang damai, wanita damai dengan wanita. Laki-laki damai dengan laki-laki. Kedamaian apa nama dia? Palsu. Tak betul. Siapa yang tipu dia? Siapa lagi raja penipu dalam alam ni? Kalau bukan syaitan dan iblis. Pasal itu sunnah datang nak mengeluarkan kita daripada kedamaian palsu, ikhwan. Palsu. Yang kita duk pakai bid'ah ni beribadat palsu. Bid'ah bukan dari Allah. Dia mukhtari'atun. Direka oleh orang. Macam agama. Tapi dia bukan agama. Dia tudahi al-syar'iyah. Menyerupai agama. Kita ambil. Kita rasa damai. Maaf, saya buat satu contohnya agak agresif. Kita rasa damai bila kita zikir. Hasbi Rabbi Jalallah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad Sallallahu. Rasa damai dah. Itu bukan damai. Kita berzikir dengan benda apa? Benda yang tak ada. Muhammad kata afdalu zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad ajak kepada kita kalimatani khafifatani habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita tertipu. Ni kita sebut ni apa fadilat dia? Apa fadilat dia? Tak ada. Kita rasa macam damai. Siapa bawa damai itu? Tapi bila hati kita dibawa kepada kebenaran, hati kita mula meruncing. Hati kita mula rasa tak sedap. Itu yang Allah sebut. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atuhumul bayinat. Kalau hati kamu jadi zalal, jadi tergelincang setelah kamu dengar kebenaran, ketahuilah kamu di atas jalan syaitan. Itulah nama dia khutuwati syaitan. Yang sangat halus dia tipu kita, ikhwan. Dan perkataan udkhulu fi silmi kafah juga disyarah dengan perkataan apa? Udkhulu fi jami'il syara'i' al-islami. Bahawa bila kita belajar Islam ni, dia ada dia punya tabaqat dia. Kita tak terjun seketul. Islam ni dia belajar syara'i' dia. Dia ada peringkat-peringkat belajar syariat dia.
Antum benda pertama sebelum kita belajar apa-apa makrifat ke apa kad ke, benda pertama kena belajar apa dia? Lidah kita mesti boleh baca kalam Allah dulu. Itu benda nombor satu wajib. Yang ni kita tak belajar. Tiba-tiba kita attend satu kelas apa? Kelas beza antara makrifat dan hakikat. Baca Quran tengok. Baca Fatihah boleh, tapi yang hafal. Yang tengok tak boleh. Mulut baca Alhamdulillahirabbil alamin, jari tunjuk ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Kerana dia hafal, bukan dia boleh baca. Dia tak boleh mengeja. Allah kata udkhulu fi silmi kafah, masuklah dalam Islam dengan sempurna. Apakah yang menyebabkan satu ciri Islam jadi sempurna? Kerana Islam ni dia ada tangga dia. 13 tahun tangga Nabi ajak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Allah kata udkhulu fi silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Jangan ikut langkah syaitan. Jangan ikut jalan syaitan. Kerana syaitan itu adalah musuh kamu. Tengok Tuhan kata ikhwan. Fa in zalaltum, kalau sekiranya fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayinat, kalau berlaku zalal, kegelinciran setelah kamu dengar penjelasan. Dengar dah Islam ni apa dia, ayat 3 Al-Maidah tadi, sunnah ni apa, bid'ah ni apa, dengar penjelasan. Dan apa makna udkhulu fi silmi kafah, dengar dah penjelasan tu. Zalaltum, berlaku zalal pada kamu, berlaku suatu penyelewengan pada kamu. Macam orang melangkah-langkah kaki kan, dia membantah langkah kaki dia. Dia tak mau langkah. Memang patut dia langkah tu langkah dia kena pergi, tapi dia bantah langkah tu. Disebut dengan perkataan apa? Dikatakan sebagai dhahattu qadamu. Apa itu? Bantah langkah. Dia bila akan jadi, dia bantah langkah dia akan tersandung, dia akan jatuh. Fa in zalaltum, kamu mula menyeleweng daripada kebenaran yang Allah bawa. Langkah yang kita pakai itu jauh daripada jalan istiqamah, jalan yang lurus. Pergi jauh sangat dah. Maka ketahuilah ketika itu, fa'lamu, ketahuilah, sesungguhnya Allah Azizul Hakim. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ikhwan, dua ayat yang kita jadikan perbincangan ini untuk siri kedua, kenapa kita kena tolak bid'ah. Dua ayat ini sudah cukup, ikhwan, untuk menyatakan kita kena masuk ke dalam Islam ni sempurna. Daripada awal saya abang tadi, apa Imam Barbahari kata? Bila sebut Islam itu adalah sunnah, bila sebut sunnah itu adalah Islam. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam dengan sempurna, masuklah ke dalam sunnah dengan sempurna. Dan jangan ambil jalan syaitan. Jangan ambil lain daripada jalan sunnah. Bid'ah bukan dari sunnah, dia lawan pada sunnah. Maka dia dari syaitan. Quran kata, wa yuridu syaitana ayyudillakum dalalan ba'ida. Syaitan nak menjauhkan kita. Syaitan nak menyesatkan kita, memalingkan kita dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. Maka Nabi kata bid'ah itu adalah dalalah. Maka kita tak perlu duduk dalam wilayah bid'ah ni, ikhwan. Kerana ayat Quran datang kepada kita, mengarah kita, menyuluh hati kita untuk duduk di atas jalan sunnah. Dan Quran kata tadi, fa in zalaltum, kalau kamu tergelincang daripada ikut jalan Quran yang betul, ketahuilah itu adalah khutuwati syaitan. Maka kita semayang macam Nabi, puasa macam Nabi. Bukan susah pun sekarang bulan Rejab. Kita nak puasa apa bulan Rejab? Kita nak ambil 1 Rejab sampai 30 Rejab. Boleh, bukan tak boleh. Cuma tanya, kenapa? Kita nak puasa sebulan Rejab, kita ikut siapa? Atas idea siapa? Siapa saya nak puasa Allah, mendekatkan diri pada Allah. Mendekatkan diri pada Allah, kena kembali pada ayat dia. Muhammad Rasulullah. Dalam bulan Rejab, takkan tak ada hari Senin, takkan tak ada hari Khamis, takkan tak ada hari 13, 14, 15. Ada, puasa lah. Lebih lagi nak puasa, tunggu Sya'ban. Sya'ban puasa lebih sikit.
Sehingga ulama kata boleh puasa daripada 1 Syaban sampai 15 Syaban tu kita nak banyakkan sikit puasa, boleh. Tapi 15 naik ke atas. Ambil Isnin Khamis aja, jangan lebih. Dalam Subul Salam Sana'ani kata kalau buat lebih juga hukum dia makruh. Betul-betul nak puasa sungguh sebulan ke 30 hari atau 29 hari. Tunggu masanya Allah pilih, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Tapi nak bagi hati kita lekat, susah ikhwan. Itu baru 2 ayat kita tengok kenapa kita menolak bid'ah. Dan kita akan tengok lagi siri ketiga ikhwan, bagaimana pula ayat ini ditafsir oleh para ulama. Saya nak ambil bagaimana tafsiran Imam Malik terhadap ayat ni. Tapi kita akan ambil masa sikit, bukan hari ni lah. Hari ni dah tak ada masa. Hari ni kalau saya bercakap juga, bukan kita menolak bid'ah, buat bid'ah terus hari ni. Maka tak boleh. Lepas tu kita akan tengok hadis-hadis yang tak membenarkan kita buat bid'ah. Apakah kenyataan para sahabat? Apakah perkataan para ulama tabi'in? InsyaAllah ikhwan, semoga Allah berkati kita, usaha kita nak faham agama ini. Ini adalah sunnah, adalah jalan untuk sampai ke syurga dan mardatillah. Semoga Allah redha kepada saya dan kita semua ikhwan. Wa ila liqa. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.